السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, pagi ini kita sambung bacaan kita pada adab Islam. Kita masuk pada muka surat 239, Adabul Ishrah Az-Zawjiyah, pergaulan suami isteri. Kata musannif sini, hafizahullah, sesungguhnya perkahwinan merupakan fitrah para nabi alaihi wassalatu wassalam wa ala nabiyyina salawatullahi wassalamu, serta sunnah dan petunjuk mereka. Perkahwinan adalah wasilah, yakni perantara yang dibolehkan untuk melestarikan keberadaan manusia di bumi. Dikata perkahwinan itu sangat kuat sebagaimana firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qad afdha ba'dukum bila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Maksudnya padahal sebahagian kamu telah bergaul. Ini cerita tentang, ayat ni cerita tentang mas kahwin ataupun mahar. Wa kaifa ta'khudunaha, macam mana kamu nak balik, apabila kamu nak menukar. Ayat sebelum itulah, wa in aradtum istibdala zawjin, ya, kalau kamu nak tukar isteri, maksudnya kamu ceraikan yang ni, kamu kahwin yang ni, dan kamu dah telah beri mas kahwin pada isteri bekas, isteri yang pertama dulu, maknanya jangan kamu ambil balik mas kahwin tadi. Isteri yang pertama tadi lah diceraikan, jadi kita dah bagi mas kahwin pada dia, jangan ambil balik. Jadi Allah Ta'ala kata, wa kaifa ta'khudunahu, bagaimana kamu nak ambil balik padahal sebahagian kamu telah bergaul, bercampur dengan yang lain sebagai suami isteri, dan mereka ini isteri-isteri telah mengambil darimu perjanjian, yang telah mengambil darimu perjanjian yang kuat, dan ikatan pernikahan, al-aqad, ya. Allah telah menyatakan ikatan ini sebagai perjanjian yang kuat. Ini ikatan perkahwinan, pergaulan antara suami isteri dengan baik, itulah yang menjadi pilar ataupun rukun, ya, tertegaknya kehidupan rumah tangga. Jika setiap pasangan suami isteri berperilaku dengan adab Islami dalam perkahwinan, maka perilaku seperti itu akan semakin melanggengkan, maksudnya akan meneruskan kehidupan rumah tangga tersebut. Maksudnya tidak ada kerosakan, ada keterusan dia. Dengan demikian berkah Allah akan tercurah pada keluarga tersebut, hidup dalam keberkatan, dalam keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat itu tak akan datang melainkan dengan redha. Kalau Allah redha, baru ada keberkatan. Kalau Allah tak redha, tak ada lah keberkatan. Keredaan Allah itu pentinglah. Untuk mendatangkan keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mestilah dia ada dasar dia. Dasar dia adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Itu dasar untuk mencapai keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tak ada dasar ni, maka tak ada keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu Allah Subhanahu wa Ta'ala sifatkan para sahabat radhiyallahu anhum dengan radhiyallahu anhum, walladzina wasabiqunal awwalun, ya, golongan yang terawal memeluk Islam, minal muhajirin wal ansar, pada kalangan muhajirin wal ansar, walladzina tabauhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka, ya, bi ihsan, dengan berbuat baik, radhiyallahu anhum, Allah redha terhadap mereka.
Kenapa Allah redha terhadap mereka? Kerana mereka menjadikan sumber pegangan mereka adalah Al-Quran dan As-Sunnah, iaitu ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-Sunnah di sini adalah sunnah yang sahih lah. Dan kefahamannya adalah kefahaman yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian dia kata di sini, di antara adab-adab Islami yang berhubungan dengan pergaulan suami isteri, ada adab Islam. Ya? Yang pertama dia kata, ketaatan isteri kepada suami atas semua perintahnya. Maksudnya perintah yang makruf lah. Kalau perintah yang maknanya maksiat, haram diikutilah. Suami suruh buat maksiat, suami suruh buat dosa, kan? Tak boleh lah dia nak ikut. Mana yang baik, yang makruf saja. Jadi maknanya perintah ini umum lah, tak kira lah daripada siapa kan. Perintah yang umum, yang makruf tadi. Dia kata selayaknya seorang isteri taat terhadap suaminya selama ia tidak memerintahkan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, apabila ia memerintahkannya berbuat maksiat, maka tidak ada ketaatan baginya. Nabi kata, la ta'ata li makhluqin fi maksiatillah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ketaatan pada makhluk pada menerangkai Allah Subhanahu wa taala. Maknanya asalnya, dasarnya adalah ketaatan kepada Allah. Bila menyalahi ketaatan kepada Allah, maka perkara itu tak boleh dilaksanakan. Dia kata di sini, tetapi selama suami tidak memerintahkan suatu maksiat, berarti ketaatan isteri adalah wajib. Bahkan jika suami memerintahkan perkara-perkara yang mubah, perkara-perkara yang mubah ni haruslah ada isteri dia. Ya, benda-benda harus. Contohnya suami dia minta tolong dia, masak ke apa kan, tak kisahlah, benda yang harus. Maka ia wajib melaksanakannya berdasarkan kewajipan taat tersebut. Sesungguhnya suami adalah orang yang paling berhak atas isteri. Suami adalah syurga dan neraka bagi isteri. Seperti yang disebutkan dalam banyak hadis lah, tentang perintah mentaati suami. Keridhaan Allah terkait dengan keridhaan suami. Jika ini suami itulah. Jika suami itu orang yang taat beragama, lagi saleh dan bertakwa. Keridhaan suami adalah kunci syurga bagi seorang wanita yang salihah. Banyak sekali hadis yang menunjukkan wajibnya seorang isteri taat kepada suaminya, sebagaimana akan disebutkan sebahagian darinya insya-Allah bawah ni lah. Kemudian dia kata lagi, hafizahullah, demikian pula nas-nas, yakni dalil-dalil yang memerintahkan untuk taat dalam perkara yang makruf, taat kepada waliul amri, yakni pemerintah. Ya, jadi taat kepada pemerintah. Dalil-dalil itu digunakan juga untuk taat kepada suami. Suami bagi isterinya ibarat tuan atau majikan, macam tu sekali. Bukan di sini maknanya nak diskriminasi komunitas, taklah. Tapi itu fitrah. Fitrah manusia ni. Kan? Fitrah seorang wanita apabila dia berkahwin, ini maksudnya jiwa dia tu nak pergi kepada mentaati suaminya. Jadi apa yang Islam perintah tu semuanya adalah fitrah dalam kehidupan manusia. Manusia macam tu. Bila dia lawan, maka dia lawan fitrah dia. Para wanita salaf terdahulu bersikap terhadap suaminya. Terdahulu ni maksudnya generasi para sahabat radhiyallahu anhum. Dia bersikap terhadap suaminya seperti budak terhadap tuannya. Tapi bukan bermakna tidak ada unsur-unsur kecemburuan. Kan? Kata tak betul maknanya. Benda ni fitrah juga pun. Unsur ni kan. Hatta pada isteri Nabi SAW. Isteri Sa'id bin Al-Musayyib. Musayyib ni dia adalah ulama tabi'in. Suatu hari dia berkata,
tidaklah kami berbicara kepada suami kami, melainkan seperti kalian berbicara kepada pemimpin-pemimpin kalian, iaitu dengan ucapan, kan, semoga Allah memperbaiki anda. Dalam bahasa Arab dia kata aslahakallah lah. Aslahakallah. Aslah memperbaiki, kan. Dia berkata soleh. Daripada perkataan salih, salaha, aslaha. Jadi guna fi'il madhi sebagai bentuk doa. Semoga Allah memperbaiki kau. Aslahakallah. Dia kata kat suami dia. Ya, dia kata semoga Allah memberi sihat sejahtera kepada kau. Boleh juga, tak masalah. Terjemah. Ya. Yang kedua, janganlah seorang isteri mengizinkan. Tadi taat. Ini janganlah seorang isteri mengizinkan orang lain masuk ke rumah, masuk ke dalam rumah suaminya kecuali atas izinnya. Izin ada dua, izin dengan lisanul hal, izin dengan lisan al-maqal. Lisanul hal maksudnya dia memang fahamlah bahawa suami dia tadi kalau ada keluarga dia datang, pasti suami dia akan izinkan keluarga dia masuk. Itu maksud dia, kefahaman dia. Kalau orang yang tak dikenali, memang suami dia takkan izinkan masuk. Dia pun tahu suami tak akan izinkan orang masuk. Takkan mak dia datang, ayah dia datang, dia tak izinkan masuk. Takkan ayah mak, tunggu sekejap saya nak telefon suami, nak tanya mak ayah boleh masuk tak? Tak macam tu. Dia faham, ya? Izin yang dia faham bahawa suami dia pasti izinkan. Kalau suami tak izinkan, itu suami apa? Kan? Memang musibah lah menikah dengan lelaki yang macam tu. Ya? Ini masalah. Seorang isteri tidak boleh mengizinkan seorang pun masuk ke rumah suaminya kecuali atas izinnya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, La ta'dhani imra'atun fi baiti zawjiha illa bi'idnih. Janganlah seorang isteri memberi izin kepada siapa pun masuk dalam rumahnya kecuali atas izinnya. Terlebih lagi orang yang tidak disukai oleh suami dia. Ada orang yang suami dia tak suka, suami dia pesan, kalau orang tu datang tak payah layan lah. Bukan nak kerja apa, datang nak mengumpat orang. Contohnya mungkin dia kawan-kawan dia, kan? Ya, saja mari ziarah, lepas tu mulut celupar, celah orang tu, mengumpat orang ni. Suami dia tak payah layan, tak payah ajak masuk, maka dia wajib taat lah. Tidak halal bagi seorang isteri memasukkan orang itu ke dalam rumah suaminya walaupun orang itu masih termasuk keluarganya. Macam tu. Kewajipannya adalah tidak memberi izin kepada siapa pun untuk masuk dalam rumah suami tanpa seizinnya, terkecuali orang-orang yang sudah biasa masuk dalam rumahnya, seperti ayahnya, kan? Betul dia lah, betul suami dia lah, saudara atau ibunya, kecuali apabila suami membenci mereka, yakni saudara-saudara dia lah. Tapi takkan suami nak benci bapa mak ayah dia ni, Akan tetapi tidaklah patut bagi suami melarang keluarga isterinya untuk datang mengunjunginya. Itu maksudnya. Yang ketiga, isteri tidak boleh menolak ajakan suami. Apabila suami mengajak isterinya ke tempat tidur, yakni untuk berhubungan intim, maka janganlah ia menolak. Ataupun suami dia ajak dia sembang ke, bercerita ke apa ke, dia kena terima. Lah tu juga. Tengah duduk basuh pinggan ke, kena goreng ikan ke, apa kan, baru panas minyak dalam kuali ke, dia kena tutup habis semua api tadi. Kena tinggal semua benda tadi. Maka suami dia nombor satu. Ni. Kalau dia kata sekejap lah, apalah mana itu, masih lagi kata-kata tak termasuk dalam ketaatan yang sepenuhnya. Mungkin suami dia berhajat yang teramat hajat pada waktu itu juga. Lepas 5 minit dia terhajat lah. Mungkin. Jadi benda ni isteri dia kena dengar lah. Jadi patutnya ini topik ni untuk para isteri lah. Jadi kalau kita dengar pun kita nak beri contoh kat isteri kita apa segan.
Kan? Buka buku tunjuk tolong baca Ustaz. Boleh jugalah. Saya tak ada dengar apa Ustaz cakap tadi ya. Kan? Tidur. Tolong baca tajuk ni kuat-kuat sikit. Dia mesti perasan. Ini macam nak kenalkan aku ya. Kan? Tajuk lain tak suruh baca pun. Tajuk ni yang melainkan. Kan? Daripada awal kita buat macam tu kat dia. Tu balik. Daripada awal kitab tadi kan. Yang belum sampai tajuk ni. Contohlah. Kita suruh dia baca ulang. Kita nak dengar. Baca ya, baca. Saya nak dengar. Tak apa. Tapi tiba-tiba sampai tajuk ni balik buat cerita. Dia pun mesti pelik macam lah. Kan? Nak kenalkan aku ni. Baik. Susah nak dakwah ni kan. Nak dakwah ni susah ni. Kita dakwah pada orang dekat. Isteri kita orang paling dekat dengan kita. Jadi dia kata apa-apa alasannya. Bahkan walaupun isteri sedang marah kepada suami atau terjadi perselisihan di antara keduanya. Hatta kalau cerai talak satu, talak dua, talak raj'i. Bini kena duduk macam biasa dalam rumah. Kena layan suami dia macam biasa. Suami dia panggil dia kena mari. Kena rujuk lah. Kan? Talak satu, talak dua ni haram bagi wanita itu untuk derhaka pada suami dia. Haram bagi wanita itu untuk keluar daripada pintu rumah dia kerana marah kat suami dia. Keluar-keluar mati, accident, suul khatimah. Tapi orang kita hari ni tak faham kan. Dia ingat bila cerai ni dia angkut bihkan baju. Keluar dari rumah. Lagi dah. Lagi kita kena pergi lah. Kita dah tak ada apa-apa. Kan? Ataupun dia kata jumpa di mahkamah. Amboi. Ini masalah. Ini musibah kan. Jadi itulah. Dia bila kita berkahwin ni. Yang paling utama agama. Nabi kita tungkahul mar'atu di arba'. Dinikahi wanita itu kerana empat perkara ni. Biasa orang menikah ni dia akan cari satu daripada empat ni ataupun empat-empat ni sekali ada dalam diri dia. Kalau ada empat-empat ni kira A plus lah. Kan? Ada empat perkara ni. Tapi kalau yang satu dan empat ni satu saja yang agama. Tungkahul mar'atu li arba'. Dikahwini wanita itu kebiasaannya kena empat perkara. 5 liha. Kalau dia orang kaya. Pasal menikah dengan dia. Dia tu kaya. Ayah dia kaya. Kan? Kita boleh tumpang kekayaan dia. Biasanya orang akan cari itulah. Bila tak kaya, ataupun dia akan cari apa dia? Kedudukan dia. Pangkat dia. Turunan dia. Anak-anak Tan Sri. Anak-anak Datuk. Anak Datuk lagi orang miskin kot, Datuk. Lihasabiha. Yang ketiga, dijamaliha. Pasal apa? Pasal cantik, pasal lawa. Comel. Pada mata dia tu segak. Hati berkenan. Biasanya orang akan cari ni. Satu, empat ni. Yang keempat, kena agama. Pasal apa menikah? Dia tu bagus. Rajin belajar. Kan? Tengok maknanya taat pada ibu bapa. Jarang keluar rumah dan sebagainya. Sebab tu kita dulu kan. Kita ni bila nak menikah, mak kita cari. Biasanya lah. Mak kita cari sebab mak kita kenal. Dia berkenan. Tengok budak ni. Bagus ni budak ni kan. Tengok. Biasanya itulah. Tengah orang nak cari ada harta. Pangkat, keturunan. Cantik. Dan ada agama. Nabi kita fazfar bizatid din taribat yadaka. Maka carilah yang ada agama. Maka kau akan beruntung. Kan? Tangan kau ni maksudnya beruntung lah. Buat kerja apa jadi. Maksud itu. Seronok bahagia. Makan tak cukup. Rumah sengit pun tak ada masalah apa. Semua okey. Tanya semua okey. KO tak ada. Okey semua. Jadi macam tu. Tapi benda ni payah. Payah.
Jadi bila dah dapat ada agama ni, insya-Allah lah akan ada kesinambungan dalam kehidupan berumah tangga. Benda silap kelas sikit-sikit tu mestilah. Itu manusia. Mesti ada. Muka masam sikit, sedikit sedih dan nampak gaduh dan sebagainya, tapi tak sampai kan cerai dan sebagainya. Itulah dia. Ya? Kemudian sebab penolakan itu menyebabkan jatuhnya kemarahan Allah terhadap dirinya. Kalau dia ada ilmu, dia takut ke Allah Ta'ala, dia tak akan buat benda yang suami dia sakit hati. Sebab dia takut ke Tuhan. Dia takut neraka. Yang menghalang dia untuk bantah suami dia kerana takut dia pada neraka tadi. Takut masuk neraka tu. Takut dia pada Allah Ta'ala. Itu yang menghalang dia. Duk tahan diri dia tadi kan. Sabar tu. Suami buat dia macam-macam. Tapi sabar dia. Ada wanita yang macam ni. Yang sangat penyabar. Kan orang kata, pergilah mahkamah. Minta pasah lah kan. Suami kau ni. Nampak garang sangat. Teruk sangat. Ini. Pemalas dan sebagainya. Macam tu. Dia sabar. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, "Walladhi nafsi biyadihi ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashih fata'ba 'alayhi illa kana alladhi fi as-sama'i sakhitan 'alayha hatta yarda 'anha." Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, demi jiwaku, demi Tuhan yang jiwaku berada di tangannya. Nabi bersumpah dengan Allah Ta'ala. Demi Tuhan yang jiwaku berada di tangannya. Isbat sifat tangan bagi Allah yang layak bagi kebesarannya. Ma min rajulin, tidak ada seorang laki-laki yad'u imra'atahu, yang memanggil istrinya, ila firashihi, ke hamparannya, ke tempat tidurnya, dipanggil isteri dia. Fata'ba 'alaihi, maka isteri itu enggan atasnya. Enggan. Tak tahulah macam-macam lah sebab dia enggan tu. Sebab marah ke, sakit hati ke apa ke. Kan? Illa, kecuali kana alladhi fis sama', Tuhan yang berada di atas segala langit. Ya. Ini kita terjemah di atas segala langit, bukan di dalam langit. Fi itu makna ala. Di atas segalanya. Ya. Di atas segalanya Allah Ta'ala tadi. Sakhitan, murka 'alaiha, atasnya. Atas wanita itulah. Hatta yarda anha, sehingga suami dia redha kepada dia. Baru Allah redha kepada dia. Keredaan, ya, apa nama? Allah kepada seorang wanita letak pada keredaan suami dia pada dia. Redha pada perkara yang makruf lah, bukan pada perkara yang dosa. Suami dia suruh beli rokok sekotak, dia tak boleh bang, ni tak boleh bang. Ni haram. Oi, kenapa haram? Makruh lah dia kata. Tak boleh. Dia kata jabat agama dah, Jais Jabatan Agama Islam dah, JAKIM dah jatuhkan hukum haram. Pasal apa haram? Kerana dia merosakkan badan. Kan? Membazirkan wang. Sedangkan Allah Ta'ala kata, wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan kamu campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Ia memudaratkan. Dia ceramah kat lelaki dia. Dia lelaki dia marah. Dia ceramah dia elok lah. Bukan pang-pang-pang kan. Maksudnya itu. Jadi suami dia marah. Marah habis ya. Dia tak berdosa. Bahkan dia dapat pahala berdakwah pada suami dia. Tapi ni kita tak tengok yang kita nampak. Perempuan kalau kat kedai runcit minta gudang garam sekotak. Kakak ni seokok lah. Tapi dia beli untuk lelaki dia rasanya. Kau tu dia kot. Amat jarang dan macam saya tak pernah tengok lah. Perempuan ni seokok. Kecuali orang tua-tua di kampung. Pernah tengok lah. Perempuan kan. Dia seokok tu. Rokok apa? Apa rokok skrip kan. Rokok kota. Ui, maklum ni. Cak kuda tembak. Kita lu kecil-kecil ni jadi mangsa. Nabi kedai kirim kuda tembak satu. Tapi kita ni boleh hafal.
Masa kita kecil-kecil dulu kan. Lah ni tak tahu jenama tu dah kita tahu, Allahu a'lam. Orang duk atas kuda tembak tu kan. Cowboy. Marlboro apa semua kan. Atau depa ada duit tak ada ongkot dah macam makan cak semut. Tak tahulah tembakau cak semut ada lagi tak tahu. Kita jadi masa. Orang kirim. Inilah. Baik. Sebut tembakau cak semut je pun. Ada lagi zaman lawan ni. Kalau pergi kedai-kedai Cina lah kan. Kedai Cina tua lama tu ada ikut. Pokok daun. Jadi bagaimanapun sibuknya seorang isteri mengurus rumah. Saya dulu kalau kat Ihsan Taklim dah baca kitab ni. Kelas saya semua makcik. Allahu Akbar. Saya baca lah. Saya tak nak syarah. Baca syarah dah 3 patah. Baca. Kan? Makcik tak ada. Makcik pencin lah banyak kan. Tapi kena tajuk ni kena baca ayat banyak pula tu. Baca. Ni. Tahun 2018. Ihsan Taklim. 26 bulan 4 tahun 2018. Saya kita ni. Sampai bab ni Allah. Kena baca nak skip takkan nak skip pun. Takkan nak suruh dia baca sendiri. Baca juga. Kita pun tak tengok muka dia takut lain je kan. Rasulullah SAW bersabda, "Idza arada ahadukum min imra'atihi hajatan, falyatiha walau kanat 'ala tanur." Jika salah seorang daripada kamu menginginkan hubungan intim dengan isterinya, hendaklah ia mendatanginya walaupun isteri sedang berada di depan tungku api, sedang duk bakar roti, sedang duk masak nasi, sedang duk basuh kain. Suruh tinggal. Isteri dia kena tinggal benda tu. Pergi kepada suami dia. Dia tak boleh kata, sekejap ni, ada ikan ni dah nak garing dah. Pada api. Terbangkat dulu pada api, tak tabung goreng balik. Sebab macam tu. Takkan dia kata, amboi, tua-tua tak sedap diri. Umur lebih dah separuh abad dah. Duk gatai lagi. Katakan lelaki dia betul. Ni perempuan yang tak bagus ya. Nah. Orang lelaki ni ada orang tua tu kita saya. Pakcik menikah tua-tua dia nak lagi lah. Lagi boleh langkah lokal. Orang Kelantan apa. Lagi boleh langkah lokal. Langkah lokal. Okey ke? Umur 70-80. Benda tu kan. Orang lelaki ni selagi boleh melangkah longkang. Agak longkang depan tu boleh angkat kaki langkah. Mana nak dia. Kalau tengok longkang ya. Tu tak marah. Jiwa tu nak. Tenaga tak ada dah. Kan? Nak angkat sudu tak boleh. Macam mana? Ini tak syarah lebih tak boleh. Tapi tak apa lah kan. Bulan tu gelap. Tu tak orang. Tapi hakikat kena baca cerita. Hakikat dah. Kan? Bolehlah kita ni pergi tulis hadis dalam kertas. Kan? Panggil bini tak dengar, kita buat pergi tunjuk kertas minta kat dia. Lepas tu kita pergi yang lain. Maknanya. Bolehlah kak. Kalau kita nak buat lah kan. Tak salah. Tapi kalau isteri yang macam tu memang payah. Maknanya, walaupun isteri yang sedang memasak roti atau memasak makanan, suami panggil dia kena pergi terus. Rasulullah SAW juga bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu faltujibhu, wa in kana 'ala dhahri qatabin." Itu dia kan. Apabila seorang suami mengajak isterinya berhubungan intim, maka hendaklah isteri memenuhinya, walaupun dia sedang berada di atas pelana unta. Sebab macam tu. Kita tengok Islam ni kan. Islam ni agama unik. Dalam agama lain, pergi cari adalah cerita apa ni. Kalau Allah nak bagi hidayah lah pada orang kafir ni untuk masuk Islam, dia baca satu bab daripada bab-bab Islam sudah akan menyebabkan dia masuk Islam. Adalah agama lain cerita macam ni. Cerita benda detail ni.
Sampai nak sarung kaki, kasut kaki mana? Dicerita dalam Islam. Nak masuk tandas kaki mana, keluar tandas kaki mana? Istinja. Tangan mana? Makan tangan mana? Habis cerita. Daripada sebesar-besar sampai sekecil-kecil perkara. Kalau dia mana-mana hidayah lah. Tak sebenarnya benda besar-besar kan. Macam cerita kes Palestin baru ni. Mati belah-belah ribu orang. Hak masuk Islam 100,000 lebih. Kalau di barat, kita tengok sana, di barat kan, dia pun masuk dia, dia panggil, penerimaan kepada Islam tu dahsyat. Perubahan. Drastik. Dulu, kita tengok kan, sebelum ni Islamofobia. Sebut je Islam, jadi datang satu ketakutan dalam diri dia. Rasa ketidakamanan. Kan? Rasa terancam. Sebut pasal Islam rasa macam tu. Islamofobia. Tapi hari ni, dia pun nak tahu, lagi nak tahu. Sampai polis kat UK tu lah, buat demonstrasi. Free Palestine. Polis. Sampai dahsyat macam tu. Jadi pun nak tahu Islam ni. Kan? Pasal apa? Yang Israel begitu benci sangat ni. Dia nak hapus habis semua. Daripada baby kan. Tahun depan sekolah tak ada. Pasal budak-budak sekolah tak ada. Mati habis. Macam tu. Hikmah. Kita fikir daripada sudut yang positif lah. Negatif memang jahat tu lah buat ni. Ya kan? Tu. Maknanya Allah ambil ni, Allah ganti yang. Ramai orang masuk Islam. Pergi ke masjid kan. Dia pun nak pergi tengok masjid. Tempat orang Islam ibadah. Masuk masjid adalah imam-imam tadi yang berdakwah. Tengok kami, silakan masuk tengok masjid kami, surau kami. Masjid kami tak ada patung, tak ada salib. Kami doa, kami solat, kami minta terus pada Allah Ta'ala. Kami tak minta perantaraan ni, tak ada. Cerita. Jadi dapat hidayah masuk Islam. Apa masuk Islam? Gitu dah. Jadi kalau orang nak masuk Islam ni maknanya dia tengok benda-benda macam ni kan. Dia macam benda macam ni kan. Ui, macam tu isteri kena taat pada suami. Ya. Sebab ketaatan kepada suami ni fitrah. Orang kafir pun taat pada suami dia pun kan. Taat pada suami. Bahkan mereka ni lagi teruk. Sebelah India, kita tengok sebelah India kan. Taat pada suami ni dahsyat-dahsyat. Dan mereka lagi teruk. Nak menikah, bini kena bagi mas kahwin. Isteri yang kena bagi. Nak menikah. Lepas tu bila kahwin pula, isteri memang betul-betul jadi hamba lagi dia. Islam kan macam tu. Kalau isteri, suami menganiaya, ada qadhi, ada hakim, ada mahkamah. Ya. Jadi maknanya dia boleh tuntut fasakh. Gitu maksudnya. Ya. Ya, dulu kan, sekarang tak ada kot. Hindu punya agama dia apa? Kalau suami meninggal, isteri kena meninggal sekali. Kalau isteri meninggal, suami bye-bye. Ya. Macam tu. Kan saya tengok ada cerita dalam Indonesia. Ya. Kan cerita lah Hindu, dia pun beragama Hindu kan. Dia suami dia dah mati, dibakar dengan kayu. Dia buat satu tempat macam apa? Dia panggil apa? Tempat tinggi tu kan, macam pondok. Tempat pusat pondok pengawal yang tinggi tu. Dia akan pakai putih, dia akan panjat duduk atas. Dia akan terjun dalam api yang membakar suami dia tadi. Kan? Agama dia apa? Islam bukan macam tu. Kan? Islam bagi tempoh berkabung 4 bulan 10 hari. Habis 4 bulan 10 hari, dia bisa. Dia nak nikah lain, silakan. Tak ada masalah apa. Tapi tengok perempuan dia kan. Dia bukan macam kita. Dia boleh janda sampai 50 tahun. Nenek kepada isteri saya. Sekarang ni tidur umur 90. Dia janda bila umur 30. Pasal apa tak menikah? Dia teringat akan lelaki dia.
Sampai tanya tok, kami panggil tok, orang Kedah panggil tok kan. Tok pasal apa? Tak menikah lain. Dulu masa dia sihat dulu lah. Lah dia duduk tidur lah. Ya, telinga dengar, cakap tak boleh. Cakap kita pun tak faham cakap apa. Ya. Dulu-dulu lah masa dia kan. Dia sihat. Yang satu tak menikah lagi. Dia gurau lah. Tak larat basuh baju seluar orang lah itu. Tapi maknanya dia seringatkan lelaki dia. Kita boleh lah. Bini tak mati lagi pun kita dah pasang lah. Bukan semua kita lah. Bukan semua lah. Kan? Itu. Bini tak mati lagi. Dia dah 3 lah. Bini tak tahu. Kan? Bini sakit di hospital pun. Masa bini kata tak apalah, nikah lah. Kan? Nikah lah. Nikah dah. Dia dah. 3 dah. Itu dia. Bini hat dekat-dekat dalam mati terus bes-besan tu. Terkejut dia kan. Ingat tak baru duk bagi cadangan. Kawan tu buat dulu lagi dah. Sunnah dia dah. Ni lah dia. Tapi jarang lah jumpa orang macam ni kan. Ini kata kebal semua lah. Kemudian dia kata, yang keempat, janganlah isteri menggunakan harta suaminya tanpa izin darinya. Dan janganlah ia berlebihan dalam menggunakan harta suaminya. Tengok keadaan lah. Tapi kalau keperluan dia, suami tak bagi keperluan dia, dia boleh ambil. Macam hadis Hindun kan. Hindun. Dia kata, apa nama? Dia beritahu kepada Nabi SAW, Abu Sufyan. Abu Sufyan seorang lelaki yang macam kedekut lah. Kedekut. Dia payah nak bagi belanja pada kami. Nabi kata, khudhi ma yakfiki wa waladiki. Alaihi. Maknanya, ambillah apa yang cukup untuk kamu dan anak kamu. Walaupun dia tak tahu. Saya teringat mak saya ceritalah arwah. Kan? Orang tua ni. Laki-laki kita panggil Tok Wan pun Kedah. Kan? Tok Wan ni dia ada duit. Tapi dia tak bagi kat Tok ni untuk beli lauk apa semua kan. Jadi, Tok ni pergi ambil duit. Beli ikan sedap-sedap pun. Masuk ikan besar masak kan. Tapi orang tua ni tak tanya pun. Dia balik makan mungkin dia faham dah kot. Bini dia ambil duit dalam poket dia. Tidak, bini ambil duit mana? Balik rumah makan sedap-sedap. Maka nenek tadi lah. Dia ambil duit dalam poket ataupun dalam simpanan laki dia. Dia belilah. Beli ikan besar. Lauk masak sedap-sedap. Suami dia balik. Makan. Dia tak tanya dah. Ni makan sedap ni lauk duit ambil mana ni? Dia tak tanya. Dia faham. Tapi dia tak bagi. Dia tak bagi. Dia tak suruh ambil pun. Suruh ambil. Tapi nenek ni, dia ambil. Itu. Jadi maknanya kalau hadis tadi, Nabi kita ambil lah apa yang memadai untuk kamu dan anak kamu. Untuk belanja, ambil lah. Jangan ambil lebih-lebih lah. Yang sehari 1,000. Ambil apa? Katakan makan sehari 1,000. Nak tahu kalau lelaki dia duit banyak kan. Itu. Dia kata, jangan berlebihan dalam menggunakan harta suaminya. Seorang isteri tidak boleh menggunakan harta suami tanpa seizin darinya. Janganlah pula ia menghambur-hamburkan harta suami atau membuang-buangnya tanpa hak. Kerana Allah akan menanyakan tentang harta itu kepadanya. Jangan membazir. Tapi biasanya isteri ni, dia bukan nak guna untuk dia pun. Untuk anak-anak dia. Kan? Kalau suami bagi duit kat dia, dia pergi beli-beli barang semua. Untuk anak-anak dia. Dia ni tak tahu mana pun. Beli makan, pakaian. Kan? Barang-barang keperluan anak-anak dia. Suami tanya, duit macam mana? Habis dah. Habis dah. Buat apa? Buat apa ni anak-anak ni? Nak makan, nak minum, nak pakai. Peralatan sekolah. Jadi gitu. Ibu ni macam tu. Anak-anak minta duit tak minta kat ayah. Minta kat mak. Mak bukan tokey. Yang tokeynya ayah. Tapi minta kat siapa? Minta kat mak. Mak ada RM10. Mak dia kata, Sat. Jadi Sat tu maknanya ada lah tu. Tapi mak dia bukan kerja pun. Yang kerja ayah dia. Ni dia. Oleh sebab itu harus merawat dengan baik harta suaminya.
berhemahlah. Dalam sebuah hadis disebutkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Setiap kalian adalah pemimpin dan tiap-tiap kalian akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Seorang isteri adalah pemimpin di rumah suaminya dan dia akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Kan? Jadi kita kalau isteri kita tak bekerja lah, kita bagilah nafkah kan. Tak sepenuhnya kita nak, ya, kita bagi sekat kemampuan kita. Ataupun kita nak bagi banyak hak kita ada ni. Pasal apa? Pasal bila kita mati, benda tu tak jadi faraid untuk dia. Sebab isteri ni bukan dapat banyak. Bila kita mati, kita ada anak kan, dia dapat apa? 1/8 dia. 1/8 sikit. Kalau tak ada anak, suami tak ada anak, dia dapat 1/4. Tak banyak pun. 1/4 daripada harta kan. Jadi kita kesian kat isteri kita bertukar lumur dan sebagainya. Kita hadiahkan untuk dia. Harta untuk dia sebahagian ke apa-apa. Daripada harta yang kita usahakan. Sebagai tanda terima kasih. Terima kasihlah kena duk jaga saya selama ni. Jaga makan saya, pakai saya. Jaga anak-anak saya. Ni hadiah untuk awak. Kan? Tanah 5 ekar. Nama awak. Hak awak. Kan? Jika menikah, bagi-bagi harta, esok berlaku perceraian. Minta balik. Tak boleh lah minta balik. Orang kita pun kata buruk siku. Kan? Bagi hadiah. Yang kita bagi, kita ambil balik. Tak boleh. Macam Nabi kata, kal-kalb. Kan? Seperti mana anjing yang muntah, dia makan balik muntah dia. Jadi hadiah kita bagi pada siapa-siapa, pada isteri. Dan pada siapa-siapa pun jangan. Kita ambil balik lah. Walaupun kita tengok orang tu, aku bagi kat dia motor, dia tak guna motor. Dia tak tengah hujan panas berkarat-karat. Motor tu sayang, kita sayang tapi kita kesian kat dia. Kita motor dah 4 biji, 4 buah motor. Jadi kita bagi 1 kat dia untuk penggunaan dia. Dan kita nak pahala. Tiba-tiba kita tengok motor tu dia tak jaga. Kita berasa nak pergi minta balik lah. Jangan. Nak beli pun jangan. Nak beli balik pun jangan. Macam tu. Lupakan. Hak tu kita dah bagi kerana Allah. Pahala kita dah ada lah. Tuhan dah bagi pahala tadi. Kita beli pahala tu. Pahala tu kita beli. Ya. Jadi pahala takkan kita nak tolak balik pahala kita. Tapi kalau Kristian dia boleh beli. Boleh beli, jual beli pahala. Pahala, dosa boleh jual beli. Dia ada duit banyak. Dia pergi jumpa padri. Saya nak beli pengampunan. Ada banyak mana pengampunan kat Tuan Padri? Beritahu ya. Saya duit banyak. Saya nak beli semua. Saya nak beli semua pengampunan yang ada pada Tuan Padri. Oh, Tuan Padri kata ni satu perniagaan yang menguntungkan. Dia betul harga sekian-sekian. Dia beli pengampunan. Nanti dia balik kampung, dia beritahu kat orang kampung dia. Kamu semua tak payah pergi lah jumpa Tuan Padri tu. Pasal apa? Tak ada apa dah kat dia. Aku beli habis. Aku beli habis lah. Jadi Tuan Padri tak ada lah. Orang tak pergi lah kat dia. Lepas tu dia sedap balik. Dia fikir dia pergi jumpa kau tu balik. Minta beli balik. Sebahagian pengampunan yang dijual kau tu. Kawan tu pun boleh lah. Tapi bukan harga ni lah. Harga 3 kali ganda. Menega pengampunan. Jadi berlaku. Agama, kepala otak ni rekah sendiri kan. Macam tu. Boleh jual beli pengampunan. Bila minta beli balik, kau tu tak agak mahal lah. Dia jual harga 300,000, main 600,000. Nak ni. Saya jual balik pengampunan. Berapa nak? Baru. Semua. Ini cerita dah. Kemudian, maka dari itu seharusnya isteri berhemahlah pada harta suaminya dan menjadi pengawas dan pemeliharanya. Janganlah seorang isteri berlaku boros, berlebihan dalam pakaian. Jangan sampai tak ada almari dah. Letak pakaian dia. Banyak sangat. Perhiasan, pesta dan sebagainya. Disebabkan ia takut jika suaminya menikah lagi dengan harta tersebut.
atau keluarganya ikut memanfaatkan harta tersebut, maka dia pun guna habis-habis lah. Kan, kalau aku tak guna tak kata ni, duit banyak untuk dia bernikah lain, dia tanya aku. Kan, dia guna. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencela orang yang berlebih-lebihan. Firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin. Janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak suka orang yang berlebihan. Membazirlah. Membazir ni. Yang kelima, janganlah seorang isteri membelanjakan hartanya tanpa seizin suaminya. Harta siapa? Harta dia. Harta isteri lah. Bukan harta suami. Harta dia. Minta izin, tanya kat suami. Ya, saya nak makan laksa boleh tak? Baru dapat gaji. Nak makan laksa boleh tak? Suami kata laksa bukan boleh makan, tak bagus. Kan, awak ada resdung, tak boleh makan laksa. Ya. Jadi macam tu. Kalau ikut sini lah. Tidaklah layak, dia kata seorang isteri membelanjakan hartanya kecuali dengan seizin suami dia. Tanya suami. Walaupun ia bekerja dengan izin suaminya. Atau ia orang kaya. Tentu. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW. La yajuzu limra'atin an tantahika syai'an min maliha illa biizni zawjiha. Ya? Hadis sahih. Seorang isteri tidak boleh menghamburkan hartanya kecuali dengan izin suaminya. Oh, dia kata macam mana ni? Kita punya harta, kita kerja. Tiba-tiba nak guna, kena tanya suami dulu. Macam tu. Ni payah orang nak amal. Ada orang petikai lah ni. Tapi kita nak kata kat dia, ni hadis Nabi. Dan kita kena tahu Islam tidak akan menganiaya kamu. Dan kalau suami yang baik, dia tak heran pun. Tahu awak. Orang guna lah. Kan? Ada suami kata, kan? Walaupun awak kerja duit awak, tapi awak kena ikut saya. Tak ada suami yang kata macam tu. Kan? Tapi tak cerita kata isteri yang baik, yang solehah tadi. Isteri yang solehah tadi. Dia akan tanya suami dia. Walaupun dia tahu suami dia tak kisah pun. Kan? Sebab suami dia tahu dia kerja. Duit dia. Kenapa nak minta izin saya? Kenapa nak minta izin saya? Pasal ada hadis cakap, dia kata. Oh, isteri kata, bini aku ni kan? Bagus ya. Isteri yang mengaji, yang belajar kan. Sesungguhnya seorang suami meskipun isterinya kaya, tidak suka jika isteri membelanjakan hartanya sendiri tanpa seizin darinya. Sebab dia rasa, yalah, darjat dia. Macam isteri ni macam, buat macam dia tak ada. Padahal dia ni ketua. Kan? Macam isteri tak ambil, orang tak apa? Tak kisah dengan dia. Macam tak ada darjat di sisi dia. Begitu. Dia akan rasa macam tu lah. Balik rumah tengok, ada kereta baru. Kushin duk ada plastik lagi. Kan? Kereta baru keluar kemarin, dia mula-mula beli. Sekejap. Kereta sama ni? Kereta saya. Saya beli. Tak cerita apa pun. Jadi suami ni akan ada rasa dalam diri dia. Jadi Islam nak jaga sampai macam tu. Sebab kalau dia beritahu, bang, saya nak beli kereta sebuah. Duit banyak ni. Ikut awak lah duit awak. Mana ya? Takkan isteri kita, jangan. Duit tu bagi saya. Tapi ada tau, saya kenal orang. Isteri dia bekerja. Kat bank isteri dia kat suami dia. Nak beli laksa pun minta kat lelaki. Bang, nak beli laksa. Kat bank tu kat lelaki. Biar kerja. Ada. Tapi dia tak kisah pun. Kan? Sebab macam tu. Tapi takkan kita nak pegang kad bank bini kita. Kad bank kita pun bagi kat mereka. Kan? Kita ambil duit pun ada apa pun. RM1, RM2 lah. Pasal apa kita nak buat apa duit? Kita nak buat apa duit? Nak buat apa duit? Duit tak ada. Kita balik rumah makan ada, kita makan. Jadi kita tak tengok. Tak payah tengok wallet kita ada duit kita tak.
Kecuali nak buah minyak lah. Buah minyak pun tak pakai duit dah ni. Pakai apa? Settle. Tapi settle tu pun kena ada duit juga lah dalam tu. Kan? Pakai dah tengok dah duit lah ni. Orang berjalan bukan buat duit. Kad dah berat besar ambil duit tu kan. Baca-baca kad dah. Yang paling banyak kad kredit kot. Kan? Kad hutang. Ni dia. Baik. Jadi duit dia bagi kat bini dah. Bini nak urus rumah tangga. Bini dah yang urus rumah tangga. Dia bukan ada rumah. Dia pergi kerja sana sini. Kan? Nak beli belacan seketui pun takkan bini nak minta bang. Belacan dah habis. Takkan kot. Dia duit yang dia bagi semua tu. Tu dah lah duit belacan. Tu dah duit ikan. Duit sayur. Tu lah dia. Ni. Okay. Dia kata, sesungguhnya seorang suami meskipun isterinya kaya tidak suka jika isteri membelanjakan hartanya sendiri tanpa seizin darinya. Sebab suami melihat dirinya dan anak-anaknya lebih berhak atas harta tersebut. Seorang isteri yang bekerja dan mendapat penghasilan, sebenarnya suaminya yang telah mengizinkan dia bekerja. Kan? Kalau suami dia kata, tak payah kerja lah, awak berhenti kerja. Dia kena berhenti. Ni gurau ke sungguh ni? Sungguh. Maka dia kena berhenti kerja. Bahkan suami telah merelakan sebahagian haknya dan hak anaknya dengan keluarnya isteri tersebut daripada rumah. Kan? Sebab dia duduk rumah, bini tak ada. Jadi itu hak dia. Hak dia kena ada isteri di depan mata dia. Maka tidaklah ia mendapatkan harta jika suami tidak mengizinkannya. Dalil dalam hal ini adalah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu pada adab ke-8 nanti insya-Allah. Ini baru adab yang kelima. Kemudian yang kelima adalah ke-6 adalah isteri melayani hajat suaminya. Sampai situlah. Ya. Insya-Allah. Ya. Ada soalan apa? Subjek ni senang. Senang faham. Tak ajak pun faham lah. Cuma je kita dah lalu, kita kena baca lah. Takkan nak skip je kan? Nampak sangat takut kalau skip tu. Baca ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.